tahu apa tempoh yang Allah kendaki, keluar dia. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, semua kemungkinan ini tidak ada. Itu maksud Tuhan tak ampun. Hak tadi dia berzina ni masih ada peluang Tuhan ampun dia. Timbang pi timbang mai mungkin dia diampunkan. Masuk neraka, tapi kalau dia mati, dia mensyirikkan Allah Azza wa Jal, kekal dia di dalam neraka. Hak tu dia tak keluar. Hak tu tak ada lah andaian tadi. Kut timbang pahala dia dengan dosa dia, tak ada dah. Dia syirik, dia confirm ahli neraka. Kalau dia mati. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan berzina, a'udzubillah, ada peluang kalau Tuhan kendaki diampun dia. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, tak ada peluang. Ada orang tanya kita, habis tu dia kata, kalau dia orang tak pernah terang Islam kat dia, macam mana? Sian kat dia. Duk derma pi derma mai. Nah, kita kata Allah Ta'ala Maha Adil, dan dia berkendakkan, dia melaksanakan keadilan beyond, melepasi apa yang kita sangka. Itu kita tak sangka tu. Itu urusan dia. Mana-mana saja orang yang tak sampai hidayah Islam, cerita Islam kepada dia, Tuhan tidak mengazabkan dia. Walaupun dia hidup pada zaman kita. Kalau tak ada siapa pita Islam, kena kaedah Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazabkan melainkan sehingga kami menghantar rasul. Bila tak sampai rasul atau wakil rasul atau pengikut rasul yang menerangkan Islam kepada seorang, maka seorang tidak diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Yang akan diazab dan dihukum ialah orang Islam tapi terang. Maka banyaklah orang Melayu ni tawak barang boleh, sembang boleh, tapi cerita Islam dia tak cerita. Tak apalah kok dia dah dengar melalui TV ke apa. Tapi ramai orang mungkin dia hidup di zaman kita, dia tak tahu. Entah berapa orang di Eropah hanya tahu Islam dalam bentuk propaganda jahat yang dibuat oleh Barat. Tak sampai wakil-wakil Islam nak pergi terang Islam kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha mengetahui keadaan hamba-hamba dia, dan dia tidak zalim pada hamba dia. Wallahu ta'ala alam. Kita jawab beberapa soalan. Sebelum saya lupa, minta maaf sebahagian tuan-tuan tak main kuliah. Ingat tak ada kuliah pasal hari Isnin belum ni, lupa nak abang. Hari Isnin hak nak main insya-Allah ada. Hak nak main ni. Hak selepas pada tu je tak ada. Rabu tak ada. Tapi Isnin tu saya keliru pula. Dia suka keliru. Isnin hak nak main ada. Senang contoh. Dia pun gaduh RTM telefon pejabat mufti ada ke tak dia. Orang main telefon nak RTM. Telefon pejabat mufti kan lain kali. Pergi telefon pejabat SUK. Telefon merata. Jadi orang kacau mufti. Lah ni tuan-tuan, ni ambil satu nak kita bagi, ada kita centralize kan benda ni. Pertama mungkin tuan-tuan tak sempat dengar radio kan bagi tahu ada ke tak. Satu tuan-tuan cari, saya ingat satu orang hak kalangan kita ni. Saya ingat hak mana muda-muda yang volunteer. Dia tolong Ustaz, dia hubungi saya. Tanya ada ke tak. Jadi bila tanya dia ni, dia dapat bagi tahu ada. Kuliah ataupun tak ada kuliah. Kalau tak mau saya ingat boleh tanya ni saudara kita yang duk ambil kamera ni, saudara Qasim, dia main daripada Sungai Petani. Dia boleh tahu ada ke tak. Ambil nombor telefon dia. Benarkah berkorban seekor kambing lebih afdal daripada seekor lembu? Apa dalilnya? Kita kata korban ni dengan kambing sama ada lebih afdal tak lebih afdal, yang penting korban dengan kambing. Korban pula, akikah dengan kambing. Akikah dengan kambing. Korban ni semua boleh. Nabi korban dengan kambing, unta pun dia buat, hak tu tak kisah-kisah. Tapi akikah, soalan ni adalah akikah. Akikah yang ada dalam hadis ialah kambing. Untuk budak
lelaki syatan, 2 ekor kambing. Budak perempuan syat, 1 ekor kambing. Kalau tak mampu, ada hadis lain, sakok budak lelaki sekor kambing pun sah, memadai. Dan tak ada riwayat dalam hadis bahawasanya untuk korban ni, untuk akikah ni, untuk akikah ni dibuat selain daripada kambing. Maka berpadalah, kekallah yang asal, lebih baik dalam hal ini. Ada orang buat lembu juga apa, wallahu taala alam, tapi yang asalnya adalah kambing. Apa perbezaan masjid dengan surau? Tempat solat kita panggil masjid. Apabila tempat itu telah diwakafkan untuk jadikan tempat solat, maka dia masjid lah. Dan boleh dilakukan tahiyatul masjid dalamnya. Cuma orang Melayu kadang-kadang kalau buat dengan papan, dia panggil surau. Arab tak ada lah al-surau, kan? Sebenarnya semuanya masjid. Semuanya masjid. Semuanya masjid. Dan semuanya boleh dibuat tahiyatul masjid, selagi mana tempat itu dijadikan tempat solat. Cuma tu ada masjid yang dirar, yang dibuat untuk kufran wa tafriqan, untuk kekufuran dan memecah belahkan orang. Di negeri Perlis ni ada beberapa surau yang ditubuhkan secara sendirian berhad. Tujuan dia simple. Bila ada time semayang, time apa, dia buka ceramah hak menimbulkan keresahan orang lain, yang menegangkan suasana, yang boleh menyebabkan masing-masing tuduh menuduh dan kafir mengkafir antara satu sama lain. Ada yang buat tanpa keizinan, masjid dekat sangat, tapi dia buat sebelah lagi. Zaman Nabi pun ada. Sebelum perang Tabuk, ada orang geng-geng munafik, dia buat masjid supaya melewatkan Nabi dan para sahabat menyertai peperangan. Dinamakan masjid dirar dalam agama. Jangan buat yang ni tuan-tuan. Masjid dah ada, kita pergi semayang. Pasal apa kita nak pergi buat satu lagi surau tepi pinggang dengan masjid? Lepas tu time masjid bang, kita pun bang kuat-kuat. Kalau masjid tak baca wirid kuat-kuat semayang, kita pun buat kuat-kuat. Lepas tu kita jadikan suasana maki-memaki antara dalam masyarakat menjadi suatu budaya, sesuatu yang tidak baik. Kalau ikut zaman Nabi, baginda suruh bakar masjid tu. Tapi zaman lah orang tak berani buat lah macam tu. Nak bakar-bakar ni jadi tegang. Nak pergi sita pun pula jadi masalah. Kerana orang selalu menggunakan isu bahawasanya kalau orang robohkan surau, akan masuklah dalam surau abad tertentu, dan orang katalah merobohkan tempat ibadat. Tapi baginda Nabi suruh, kalau sekiranya dia dibuat tujuan untuk menjadikan orang berbalah. Sedangkan masjid ada sangat. Kita tak puas hati, kita boleh bincang cara lain, bukan kita pergi buat lagi satu. Ini satu masalah. Macam saya bagi tahu, tak belah mana-mana tu, saya tak takut lah. Tapi ikut hukum. Ikut hukum. Pasal apa? Masjid dah ada datang ni, kita pergi buat tang tu sendiri. Tak usah ada memayang masjid tu. Tu imam tu memayang tak boleh. Melainkan orang yang tu imam yang tak sah ni ialah apabila tu imam tu kafir.